اللهم لك الحمد إليك المشتكى وأنت المستعان وعليك الكفلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmat Allah, insyaallah malam ini kita sambung ayat yang ke-45 daripada surah Al-Anfal, ayat yang ke-33 daripada surah Al-Anfal. Qala Allah azza wa jalla wa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka kalau kamu wahai Muhammad bersama dengan mereka, dan Allah tidak akan mengazab mereka kalaulah mereka kembali minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang mati Allah, pengajian kita yang lepas kita terhenti di ayat 32 surah Al-Anfal, bagaimana Allah cerita kisah orang-orang jahiliyah Quraisy yang mereka mengajak kepada Allah supaya mereka dikenakan bala. Andai kata Nabi yang dihantar itu adalah betul Nabi Muhammad dan membawa kebenaran. Yang lepas kita terhenti di ayat wa qala Allahumma, ingatlah wahai Muhammad, orang jahiliyah Quraisy itu mereka pernah berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, in kana hadza huwal haqq, kalaulah Muhammad itu benar, min indika, yang datang dari sisi kamu, kamu yang utuskan dia menjadi rasul, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, maka turunkanlah, jatuhkanlah ke atas kepala kami daripada langit batu-batu, awitina bi'adzabin alim, dan kenakan buat kami waliyazbillah dengan azab yang pedih. Yang kita sentuh peradaban dari sudut doa, kerana kita sebut dalam pengajian kita yang lepas, adab berdoa kena jaga. Di antaranya kita kena memilih kalimah. Di antaranya kita tak boleh minta sesuatu yang tak masuk akal. Orang bila kita sebut doa, orang faham doa, semua permintaan adalah doa. Tak semua permintaan disebut doa. Dia ada adab. Di antara adab kita sebut tadi, tak boleh kita minta sesuatu yang tak masuk akal. Umpamanya bila kita baca surah Al-Maidah, dah habis dah kita masuk surah, hari ini kita mengaji pula surah Al-Anfal. Dulu kita mengaji surah Al-Maidah. Kita mempelajari bagaimana Nabi Isa mohon kepada Allah supaya diturunkan hidangan daripada langit. Lalu kita kat Sungai Dua pun doa, ya Allah, turunkanlah cincok daripada langit. Ini doa orang bodoh. Sebab apa? Tak masuk akal. Dan kita sentuh dalam pengajian kita yang lepas, doa juga kena pilih kalimah. Ya Allah, Tuhan yang ciptakan bani. Memanglah Allah cipta bani. Yang ambil doa sebut dia tutup dia, tak padam. Sebab apa? Dari sudut tak pandai pilih kalimah. Tak pandai pilih kalimah. Ini kita dah sentuh dari sudut peradaban doa. Kita bab doa pun banyak tuan-tuan
Dan adab doa juga banyak. Yang antara tak boleh kita berdoa sesuatu yang melibatkan haram. Tak boleh doa melibatkan arak, judi, tak boleh. Meninggalkan benda yang wajib. Doa di tepi sungai. Kata ada seorang kadang-kadang dia turun tepi, kita tahu lah, walaupun ayat bagi kita sekat pinggang, dia memang tenggelam. Duduk rumah juga biar dia tenggelam. Tak boleh. Sebab apa? Kamu tinggalkan benda yang wajib. Kamu wajib selamatkan dia, tapi kamu lebih dahulukan doa kamu. Itu bukan adab doa. Adab doa juga angkat tangan. Itu kalau orang tikai mengenai angkat tangan suatu orang macam tua, memang pelik. Nak angkat, tak mau angkat sudah. Tapi jangan kita bersekat orang nak angkat. Sapu muka, itu adab yang disebut dengan adab doa. Malam ni kita masuk ayat 33. Dua yang kalau ada dalam masyarakat pada tak akan kena. Yang pertama, wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan azab mereka. Mintalah macam mana Allah tak akan azab mereka selagi kamu bersama dengan mereka. Rahmat dan Nabi. Kalau Nabi lain, benar. Nabi Muhammad, Allah khusus sampai hari kiamat. Allah bagi masa ruang yang luas. Taubat. Taubat. Ubah diri. Manusia ni dah dapat rahmat. Yang pertama, ubah perangai. Yang kedua, dia jangan tekut. Ubah perangai ni tuan-tuan, dalam pengajian kita yang dulu-dulu, kita sebut semua kita ni ada warid. Warid ni ialah bila main masa tu, kita berubah perangai. Dulu tak rajin main masjid. Dan ni kalau tak main masjid, masa rugi. Itu orang panggil warid. Wirid lain. Wirid adalah amalan sunat yang kita tak pernah ingat. Tapi jangan bila sebut kata wirid, wirid lepas sembahyang. Bukan kita nak speakkan cukup. Wirid lepas sembahyang tu disebut wirid sebab selalu orang buat. Wirid adalah amalan sunat yang istiqamah, yang sentiasa dibuat, itu wirid. Walaupun selepas lepas sembahyang, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya banyak-banyak tak ada kan. Saya tak tasbih 1,000, 10,000. Tapi saya tak pernah tinggal sembahyang sunat ba'diyah maghrib. Tak pernah tinggal dulu. Itu wirid bagi dia. Nak faham dia tak? Wirid bagi dia. Syarat nilai. Al-Qaid bakal kualiti bukan kuantiti. Bukan nak tengok banyak. Kalau zikir sampai 33 subhanallah, subhanallah yang pertama, kita boleh ikuti makna dia, Maha Suci Allah. Yang kedua pun, Maha Suci Allah, subhanallah, subhanallah. 10 lah. Sebelah, Rizal Jabal Tiaw. Tak ada apa. Tahlil dia juga. La ilaha illallah wa la ilaha illallah. Lepas Jumaat jadi berapa pagi kita tadi. Hak 10 lah. Hak sebelah, ayat dia mengejar. Tak ada nak tiap. Hak 10 tu yang kualiti. Yang 10 tu lah. Al-Qaid bakal kualiti bukan kuantiti. Jadi syariat rahmah. Ada yang kata Allah adili kita dengan sifat adil. Tak ada seorang pun boleh suka. Tapi kalau Allah adili kita dengan sifat rahmah, semua kita suka. Dia tak heranlah Nabi sebut kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umat aku akan masuk surga melainkan yang enggan. Mana pengharapan? Sebab apa? Harap supaya Allah beri rahmat. Tapi jangan kata Nabi tubuh badan. Kita selawat Allah bagi 10. Rahmat Allah ni jangan kata 10, satu boleh masuk surga. Man salla alayya salatan sallallahu alaihi asyara. Siapa yang selawat ke atasku satu selawat, Allah akan selawat buatnya 10. 10 selawat itu kalau daripada Allah bermakna rahmat. Kalau selawat daripada malaikat maknanya doa. Maknanya doa. Hebat dia kata Rasulullah SAW, andai
kita tak kualiti. Ibadat kita tak kualiti. Tapi kalau Allah ada di kita dengan sifat rahmah, semua kita bersyukur. Dengan syarat jangan terhengkau. Kita ni Allah ciptakan kita banyak rintangan, banyak ibtila, banyak ujian. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah, supaya aku uji kamu, siapa yang boleh buat amalan yang soleh. Tuan nak buat amalan soleh, tuan-tuan, orang yang buat amalan soleh ni, syaitan kena biji, manusia boleh kecau. Betul. Artis nak pakai tidur, dah ada kecau. Buat anak tu hati tu pakai sepeda. Leh orang. Oh. Dia bukan jadi ustaz. Ustaz ni apa nak panggil? Orang nak apa? Nak panggil. Kalau umpamanya seorang cikgu di Sungai Dua, dia pencin. Cikgu pencin. Saya pun buka sekolah agama. Dia nak kena cari cikgu besok manajemen pandai, ustaz. Jadi cikgu ni hak pencin ni bagus. Fikrah dia, fikrah Islamiah. Saya berkata cikgu, kalau dia cikgu kalau lebih lagi lah cikgu pencin usang ni. Bukan dia, kalau gedik tu memang fikir nak rancang apa. Memang gedik tu memang rancang nak buat apa. Daripada gedik kita pergi. Dia duduk kat sekolah saya. Tak banyak pun naik laut. Tapi kawan-kawannya KWSP di akhirat tu banyak. Belum nak pergi. Dia pun setuju. Ambil seorang guru jadi guru besar di sekolah menengah agama. Apa yang orang nak panggil? Kita pergi cikgu. Tapi kalau wali datang jumpa guru besar di sekolah agama, walaupun dia cikgu, dia tak pergi cikgu, dia pergi ustaz. Ya. Walaupun rapi tu, rambut panjang tu, ustaz rapi. Nanti bagi kita, bila kita ngaji kita faham lah. Ustaz dengan cikgu sama je. Ustaz tu haram, cikgu tu menenggu. Tapi main bengong ni masalah. Sebab tu bila kita kata artis, dah dia jadi orang. Kita buat program pajak apa semua. Lalu orang interview dia ataupun minta dia cakap. Cakap ni sudah tentu orang nak tanya, wah ni nak kita sebut tadi. Bila belum buku? Bila masa buku? Masa mana dia buku? Dia buku? Dia berapa? Saya ni jadi betah. Satu ketika tu fikir, Berdua nak beli petrol. Bini dah dengan perempuan ni bebas sangat. Akhirnya tak minta nak pergi pokok. Balik pokok tak mau lah menyanyi lagu hak pelik-pelik. Hak jenis asyik ni saya nak nyanyi. Tu wanita. Jadi saya dapat tuan saya ni tak pandai benar. Tapi oleh kerana balimu ani walau raya, sampaikan daripada perkataan Nabi sepotong ayat sekalipun, saya tak. Takkan ada baca balik bunyi wal ayat. Tapi kita nak bawa dia. Clear. Jadi ujian. Termasuklah kita dulu. Kalau kita ada rasa redha macam orang berkata tu, kali kita kita. Redha bil kufri kufrun. Redha dengan kufur memang kufur. Waliya juga. Jadi yang pertama disebut dalam ayat ni, andai kata Rasulullah bersama kita, kita tak akan diazab oleh Allah. Zaman Nabi, zaman Nabi. Zaman kita, Al-Quran Nabi. Kita mengaji tuan-tuan 30% dalam Quran memang sejarah. Ini kita mengaji ni benda hak lekat di Mekah Al-Mukarramah. Yang tadi buka orang ni bisa untuk umrah pakai topi lah. Ni semua ni kalau depan Kaabah ingat ni ayat-ayat yang kita baca, termasuk ayat yang kita baca malam ni. Kalau tuan bukan nanti kita sejarah Islam, sejarah Melayu kita pun kita nak kena kuasai. Kalau kita puasa masa depan bangsa, puasa. Kalau kita tengok pengarang kitab Faridah, ulama hebat dia kata tadi, dia sekarang dia sebut bangsa yang lupa sejarah dia akan sesat. Kalau Indonesia dulu Bung Karno dia pernah sebut jas merah, jangan lupa sejarah. Kita lah ni medan berapa arah. Saya baru ni kata tuan
minggu lepas saya bertanya, saya tak mengerti. Tapi oleh kerana dua orang datang, input ulama-ulama untuk bawa di petani ini, jam-jam petani. Memang daripada kita masuk siang ni memang sambungan di sepanjang kos-kos dapat 3 jam akan petani itu. Dengan kita tahu wajah elektrik Allah bersangka anak 3 orang ni. Dia tengok tu, dia macam ni petani. Siang kat kerja ni biasa lah, tak bukan budak tu biasa lah. Tapi pasal ni tuan-tuan, bila kita masuk sepadan dia, macam kita masuk sepadan Kelantan, masuk sekolah. Baru jumpa masjid, orang tutup aurat, baru sekolah. Pondok-pondok ni berlambak. Tok guru bawah ni berlambak lebih hebat daripada tok guru di Malaysia. Kita di sini tak lagi kita ataupun ilmu falak. Mereka tunjuk kita ilmu falak melalui sistem komputer. Dulu kita diingat pada ni dia ketinggalan. Suasana di petani ni tuan-tuan tengok keliling tak nampak bukit. Sebab apa? Suasana dia macam tu 80-an. Pokok nyok pun banyak, pokok getah pun banyak. Kita duduk sungai dua ni, tengok belah ni jumpa bercerai. Tengok belah ni bukit tajam, tengok belah tu baling. Ni suasana kita. Tutup guru ni, dan ada di antara yang kita ada bawa pemanya di balik panjang guru bapa Ustaz Atu Pak Falak. Jadi satu-satunya soalan yang ditanya dalam istimewa tu kepada dua mak daripada Yaman ni, sebab apa 9, 10 Zulhijjah kita pakai dekling? Yang kawan ni nak ikut buat Wahabi. Kalau dia buka umrah, buka Padang Arafah, kita kena Padang Arafah. Padang Arafah tu kat Malaysia kan duduk di mana baru. Macam kita ni, mata Imam Syafi'i nak kena ikut matlab hilang. Tengok anak bulan. Bila nak masuk Zulhijjah, tengok anak bulan. Maka kira lah 1, 2, 3, 4 sampai 9 Zulhijjah. Sebab kata ulama, kita bukan nak buku, kita nak puasa. Satu-satunya soalan yang ditanya, sebab apa orang Asia ni dia suka bertengkar mengenai Padang Arafah. Kalau ni kata hari ni, besok kita 9 besok. Tak ada, kita kena ikut kau. Kata dia orang tak faham bab satu. Memang tak faham. Dia tak faham satu, orang Mekah Padang Arafah, sini pun diterima macam Padang Arafah. Bersatu bukan macam tu. Mereka ibadat di waktu mereka, kita ibadat di waktu kita. Itu baru bersatu. Sebab syarat ibadat masuk waktu. Ini macam kita tadi kalau Isya tak masuk waktu, nak sembahyang macam apa? Jangan ibadat. Masuk waktu, makanan halal, pakaian halal. Itu syarat zahir. Isteri kena dapat redha suami. Kita dengan mokok. Itu syarat zahir. Hak batin cara batin lah. Ikhlas, jangan pelekeh orang lain. Itu syarat yang disebut dengan syarat batin. Jadi kalau mereka terima di waktu mereka, kita kena terima di waktu kita. Itu baru bersatu. Kalau kita tengok dalam ilmu falak, macam mana matahari sekian, macam mana jadi cerbu, macam mana yang disebut dengan daun asfah. Abang Buni bila masuk saja memang dia tak tahu. Masuk saja di situ memang berdebu lah di muka tu. Tapi orang dah berani kan. Jadi ustaz-ustaz banyaknya ustaz kiamat. Ustaz kiamat, ustaz kiamat. Ini Pak kiamat. Abang, Islam ajar, Nabi Musa ajar supaya banyakkan cerita kiamat diri, bukan kiamat alam. Alam tu sekali limbah lah. Yang cerita macam ada pada masa ni juga macam tu. Kita hari kiamat tuan, kita tak ketemu. Sebab ketemu puak lukak, kata lagi. Puak lukak dia tak disebut langsung nama Allah. Sebut nama Allah. Pasal segenai. Pasal macam mana? Puak lukak kata lagi. Sebab sebelum kiamat akan ada ni mencari orang Islam. Mati semua mati negeri. Tinggal dah puak lukak. Tuan-tuan dengar tak elok tadi pun nama cucu tu. Lukak. Sebab itu lama kata kebanyakan peringat manusia kiamat diri. Kalau
masa dengan kiamat alam. Guru saya buah hadis besar termasuk Mekah dia besar. Kalau main dalam hadis-hadis mengenai kiamat, hadis mengenai akhir zaman, fitnah akhir zaman, akan cerita sekelimbah. Sebab apa? Benda gaib. Benda gaib hanya ada cerita macam hang nampak-nampak. Hang cerita benda-benda hang ni sepatutnya orang buat, orang tak buat lagi. Jadi ada bapa nama Ismail Ishaq, dia cerita mengenai sejarah Nusantara yang hari ini hilang Nusantara tu jadinya ASEAN. Kita kalau dengar tim-tim tak tahu lah, ni kita baru ni kami bawa dia di wajah hilang belaka, muncul belaka suka. Kerajaan Kedah tua muncul, kita kata Mabuk, muncul kita kata Lubang Hujan, maharaja yang diislamkan oleh seorang ulama hebat daripada Yaman, Syekh Abdullah bin Wali, sehingga Raja Kedah yang semua ni mengambil gelaran Sultan Muzafar Shah. Sehingga Sultan Muzafar Shah ni kata, Syekh Abdullah, di negara-negara Arab apa yang mulia? Masjid. Lagi nak tu yang disuruh buat menara di Gunung Jerai, tapi tak ada siap. Tok Syekh ni yang kata Syekh Abdullah bin Wali ni, dia meninggal tu yang gelaran di situ pada Tok Syekh. Lagu Tok Syekh, Syekh tu. Ulama hebat kan? Kalau tuan-tuan pernah pergi tadi, kita fahami Kelantan Serami Mekah, Aceh Serami Mekah, Petani Cermin dan Serami Mekah. Kita tak nak pergi kan? Tak nak pergi, takut kena tembak. Aman, kita kena tukar dua kan? Oi, aman. Tuku kata kalau main, apa jangan lupa sampah tu kaya. Pergi cari hotel, main tidur ni pondok babon. Orang tak ada tembak, nak kena tembak tu hotel, tapi bukan dia tadi. Bukan dia tadi. Tuan-tuan cuba bayang, siang main top petani ni, dia orang tentu tak? Tak murtad, jadi kita pergi macam itu. Cuba bayang. Tuan-tuan pergi, kami bawa Habib Umar tu pergi, penuh orang. Tak ada seorang pun menegak. Sebab apa? Makanan semua disapuk. Kita ada kata mereka miskin, mereka kaya kan. Makanan saya tengok tu, hak tu 80-an. Lauk tu kendang besar, daging besar. Tanya orang-orang tu kan dia kata, pergi makan kan. Bapa pun tu makan lauk apa di kemah. Ikan cakap tak payah. Ikan cakap dia calon lemak. Dia nak makan nak masakan petani tu ni. Di petani ni tuan-tuan, dia dah satu masjid berusia lah 500 tahun. Masjid Gresik ni sebab itu kata ulama, orang yang datang petani tak sampai Masjid Gresik, dia tak sampai petani. Sebab sejarah Kedah, sejarah petani, sejarah kita kata macam Surabaya, Kelantan, Terengganu, Pahang, hebat semua bermula daripada Masjid Gresik tu. Masjid yang dulu jadi tembok kan. Jadi tembok dua sekali. Besar Lebu pun ada. Masjid yang di situ dulu adalah Syed Jamaluddin Al-Kubra. Syed Idrus, maksudnya keturunan daripada Idrus Al-Yamani. Kita ni kalau ni kan, bina yang baik-baik, Mai Saga, Kaf, Idrus. Ini keturunan yang pergi kepada Imam Pahlawi dan juga disebut juga nama dia Al-Faqih. Keturunan yang ke-17 Rasulullah SAW. Ada pun ni keturunan Sayyidina Husin. Syed Jamaluddin Al-Kubra ni keturunan Sayyidina Husin. Kita dengar. Dia ni menikah dengan orang Krisik. Tak apa orang di sejarah buat kita ngaji lagi kan. Kalau hantar bodoh itu. Ngaji. Jadi dia berkahwin dengan orang Krisik. Dan dia berkahwin seorang dengan orang Kelantan. Dapat 3 orang anak. Anak yang pertama nama Syed Ibrahim Al-Hadrami. Kemudian Syed Ali Nurul Alam. Dan yang ketiga ada Syed Barakat Zainul Abidin. 3 orang anak hebat. Anak Syed Jamaluddin Al-Kubra ni. Jadi Syed Ibrahim Al-Hadrami ni, anak dia pertama ni alim. Memang dia semua 3 alim. Dia sendiri aja. Kemudian Syed Ibrahim Al-Hadrami ni, dia berkahwin dengan orang Cina. Vietnam nak malam tu. Alah. Irian dulu sebut Irian.
Jadi puak-puak ni, puak-puak Vietnam ni yang halau sahabat-sahabat kita cem dulu hebat. Dan ni halau lari kaki sampai ada yang anak iman kulit bodoh buka kedai tudung semua. Tinggallah dekat bocor bukan cem kecil tu di sejarah kan. Di sejarah. Jadi Syekh Ibrahim Hadrami ni dia berkahwin dengan orang Cem pada tahun 1300. Dapat seorang anak, Radin Ahmad Rahmatullah. Dan tuan pernah dengar Radin Ahmad Rahmatullah ni, inilah gelarannya adalah iaitulah Sunat Ampel. Tak tahu orang-orang lagi. Wali Songo dengar Wali Songo? Wali Songo Indonesia ni, pernah dengar sini. Sunat Ampel ni sebab apa Radin ni? Radin ni yang dia hantar ke Surabaya. Kemudiannya dia alim. Dia buat satu pesantren. Pesantren tu pondok lah. Bahasa-bahasa di Kedah ni banyak pondok. Macam Langgar tu pondok ada. Langgar. Macam senor tu tadi ada senor. Yang kata Asnawi itu senor. Kita buat senor. Langgar ni macam pondok. Nama pondok ni Langgar. Ataupun makam dia raja. Macam Langgar tu kan. Ada juga Langgar maknanya perang. Langgar raja perang. Jadi Radin Ahmad Rahmatullah ni di Surabaya dia buat satu pesantren. Pesantren itu adalah pondok di satu tempat nama Ampel. Sebab itu jadilah Sunat Ampel. Ngaji bila kita buat ngaji Quran cerdik, ngaji matematik cerdik, ngaji sejarah pun cerdik. Tapi dia bodoh itu kita. Seperti itu. Sebab dia nak sejarah umum. Kan sejarah umum. Itu anak dia yang pertama. Anak yang kedua iaitulah Syekh Ali Nurul Alam ni. Dia ada 3 orang anak. Anak yang pertama Syekh Wan Hussein. Dia digelar Datuk Masjid Alif. Anak yang kedua iaitulah Sultan Umdatuddin. Daripada Sultan Umdatuddin ni dapat seorang anak Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah ni lah iaitulah Sunan Gunung Jati. Ngaji Sunan apa ni? Sunan Gunung Jati. Hebat tuan. Dia lah yang boleh menguasai Betawi yang dahulunya nama Betawi ni dikuasai Belanda, nama Betawi, tapi bila dimerdekakan nama dan Jakarta. Bukan jalan-jalan. Ada ulama hebat-hebat. Betul di rumah bila sampai di petani, dia menangis. Dia kata, macam saya balik ke kampung tu adik saya. Inilah kampung saya yang sebenarnya. Sebab apa? Adik-beradik dia belajarkan nama di situ. Daripada petani, daripada yang tersebut, daripada masjid Krisik. Jadi anak Sultan Ali Nurul Alam ni yang ketiga nama Wan Sni. Wan Sni ada anak nama Wan Idris. Wan Idris ada anak nama Wan Abdullah. Anak Wan Abdullah ni lah namanya Syekh Al-Fatani. Sunan Rasulullah kok. Yang kini baru ni kita pergi tu Pak Jamiah dia ada lagu ngaji tuan sudah kata apa lah. Walaupun waktu kecil dia duduk di Masjid Krisik tu, ada seorang ulama Yaman main. Orang ni semua ada main, dia tak main. Tanya, cik nama apa? Nama dia, anak siapa? Anak Wan Abdullah. Terus ulama ni, dia angkat tangan ke langit. Orang ramai tanya, sebab apa orang pada seorang? Anak tak tahu. Dia nampak lah. Dia kata anak ni akan jadi bintang di kota ni. Jadi walaupun orang tu tuan-tuan, dia mengaji lama. Ngaji dengan ayah dia 10 tahun. 10 tahun. Kita 10 tahun di masjid ni main lenggang. Sebulan kali pula tak main dia. 10 tahun tak payah. Kemudian dia pergi kat Keropok, mengaji kat Keropok. Untuk Keropok tu 5 tahun. Kemudian tahun 1875 suatu Pulau Pinang jadi masalah dengan British kan. British lain. Tapi dia tak tahu ada setakat Perdana Menteri kan. British lain dia tak tahu. Kan, British lain. Maka dia pindah, dia mengaji di Aceh 2 tahun. Daripada Aceh, Syekh Al-Fatani ni pergi mengaji lagi di Mekah 30 tahun. Untuk membayar 30 tahun bukan 3 hari. Dan di Madinah 5 tahun. Alim.
makam dia dari duduk di Taif. Betul-betul tuan-tuan nak di Mekah, tuan-tuan ni lah sekali dengan Taif, tambah 2-3 Taif, kemudian yang kita kata Khaybar, dan kita kata macam dengan tempat Nabi Soleh, 3 tu tambah dengan umrah, maka bila kita balik pagi sikit. Itu Taif. Ya insya-Allah lah 2 hari. Hari Isnin insya-Allah tolak. InsyaAllah tolak. Pada pengajian kita 2 minggu akan datang, sebab saya balik 26. 26 tu hari Jumaat ni. Tak ada. Kalau nak pergi ngaji juga, semua kaki dah gaji. Ngaji lapar dalam ini, belum pergi batu lagi. Kan? Okey. Itu sebagai kalimah lah. Sahabat kata Rasulullah SAW ni adalah hebat. Sunnah dia hebat. Tambah mereka hidup di zaman Rasulullah SAW. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tak akan azab mereka kalau kamu bersama dengan mereka, wahai Muhammad. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah akan azab mereka kalau mereka mohon ampun kepada Allah. Astagfirullah ni kita tak payah cerita lah, banyak kali kita sebut. Wa may yattaqillaha yaj'al makhrajahu, turun cerita mengenai kisah sebab nuzul pun astagfirullah. Kalau hadis ni banyak, man akthara istighfar ja'allahu min kulli hammin faraja wa min kulli dayqin makhraja. Siapa yang banyakkan istighfar, hak susah Allah berkenan, hak sempit Allah akan berikan. Istighfar, dan kita selalu kita sebut kan, kita kalau ada tasbih 100 tu, kita guna seminit kan. Astagfirullahaladzim, 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 sampai habis pusingan tu seminit dah. Tapi kita dah tak biasa. Kita tak biasa. Tadi kuliah tazkirah, kita ada tazkirah di masjid Kapan Kelas. Kita mengenai satu hadis Rasulullah SAW, bila cucu Rasulullah SAW yang bernama Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah adalah Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, datang kepada Rasulullah, sama dengan dia Sayyidina Abdullah bin Affan, sama dengan 2 orang ni, iaitu Sayyidina Abdullah bin Ja'far. Ini semua daripada buku sepapat. Main mana? Main bertemu dengan tukang masak Rasulullah, bekas tukang masak Rasulullah ada wafat, namanya Sayyidina Salman. Cik tu dah masak kat kami makanan hak Rasulullah suka makan. Kata Sayyidina Salman, kalau buat apa tak ada makan, tak ada makanan Rasulullah, tak ada, buatlah. Yang penting Rasulullah suka. Mai kalau kan Cik Salman mesti buat makanan itu. Maka diambil gandum, ditumbuk sampai lumat, diayak sampai jadi tepung, kemudian tepung tumpuk depan. Maka Sayyidina Salman ni ambil minyak zaitun, tuang, kemudian umi, jadi tumpuk tu, kemudian ambil opor, ambil sikit cabai, garam sikit, guli, letak depan. Inilah makan Rasulullah. Gak kita lah kecil dia makan. Kalau bubur lama-lama, bubur minyak, cucuk tengok, okey. Cuma kalau pergi budak-budak ni, cicak gula tak hati, susu tak tunjuk. Sebab apa? Sebab makanan dia pun cakap tu. Terapi lah, terapi lagi hebat. Apa dia? Cik cucuk. Tanduri, itu makanan dia. Dia makan mamak dalam betul lah. Dia kata marah. Kali aku, saya dah dapat anak saya dulu, saya bagi budak bayar. Hari Selasa memang sekolah. Ustaz Madi dan baru rumah. Hari Ahad, dulu Yashir, ngaji kat dia tafsir. Ustaz Madi tafsir kat dia, duduk rumah, ya Allah, barilah aku boleh ngaji. Dan aku belajar tafsir, aku boleh mengajar tafsir kajian-kajian. Sebab orang-orang sejak dulu pun kita faham, main melengah. Kalau bawa kita tafsir, kita seorang pegang kita tu. Orang ni tak pegang. Dan ni kita baca siap-siap di rumah, ambil dia 3 ayat, main cerita. Sampai insya Allah, daripada dia tak main langsung. Lagi boleh mengajar tafsir dia tinggi lah. Minta doa. Jadi, dia hari Ahad, Ustaz Fadil, kita ikam. Kita ikam. Kemudian hari Selasa, Ustaz Fadil, Sujud. Seronok menyadar makanan anak. Lepas Isya, di rumah dia buat usrah.
Makanan yang paling seronok iaitulah masa tu lah, tahun 85 apa dia? Roti gali, cicak, bubuk kacang, derian. Cerita kat depan apa tak tahu. Pening. Oh, betul. Yang tadi ramak dia pergi ke market, beli kawan nak abang mengan tu. Mari kui kawan buat masak kicap. Buat tahu. Hari ni buat bulan, bodoh usul tu. Buat tahu. Yang pelik kawan takkan kedara. Ada kali bola makan kedara. Pelik. Anak tadi ayam. Tak makanan orang kita tengok. Oh, ikan sepat. Dia tak kerti makan. Ikan wan goreng. Walaupun nasi panas-panas, tak ada kuah. Ikan wan kering, pergi goreng. Kemudian dia kecil asam. Dia macam mana? You know? Teriak tak bagi. Tak apa lagi kan? Nak jumpa roti naan. Tak apa kan? Ni hak makanan Rasulullah kan? Allah tepung butuh kan? Dokeng butuh kan? Inilah makanan Rasulullah. Itu tak kira lagi lah. Sunnah-sunnah Nabi walaupun kecil. Saya sebut dan kira Jumaat tadi. Tuan-tuan ada suki. Kata masjid tu penuh. Tak ada. Tuan tahu suki di atas rumah dia, Allah jamin mati mengucap la ilaha illallah. Ini sunnah kecil. Alah ni setengah. Beli macam ni RM5 dia sekali bawa teksi ya. Kereta harga RM60. Ni RM5 lah. Tapi kalau tak biasa, tuan hilang kalau ni. Dia macam pen. Pen beli satu hilang kalau. Plastik pun beli hilang juga. Konten saya tak hilang. Kalau konten hilang juga. Kena usaha rezeki waman alladhina jahadu fina nahdiyannahum subulana. Orang yang berusaha betul-betul cari jalan kami akan tunjuk jalan. Itu bahasa dia. Nak sekat tangan tasbih tu. Sebab usaha. Kalau payah nak hilang tu buku tasbih kat handle tu sekat tu. Kalau nak hilang lah. Kalau hilang tempat saya. Bersekat pun hilang. Kena usaha lah sikit. Nampak macam ni. Kita akan contoh 16 hadis yang Nabi kata akan dapat syurga dan juga istana. Kalau dapat istana tu memang syurga lah. 16. Aku ni nak buat amal nak dapat. Yang pertama, bina masjid. Kata tak apa lah. Udih bagi sumbangan butuh lah. Tabung jalan. Tapi ingat tuan, orang yang ada jasa di masjid, dia memang dapat rahmat. Contoh. Dulu saya dapat pakuan masjid ni, tak ada ikon ni, panas pun. Tak ada kan? Pasal berawal ni. Jadi masjid dia tu ikon dah. Ni tak dapat. Lalu kita pun lancar ni Jumaat. Tuan-tuan, tak apalah, banyak kali minggu pun tak apa. Kita lancar, kita nak pula awal hari ni. Rumah kita ada ikon, masjid tu rumah Allah. Tuan-tuan setuju lah. Maka nak karya Sungai Tua ni pun kata, setuju. Betul. Tapi habis Jumaat, ada seorang yang ikut. Ustaz mendu berapa ikut. Haji dia agak depan belakang depan tu 20 tu. 20 macam lah. Macam 20. Kalau satu 3,000 tu pun naik. Dah Ustaz agak dah. Sebut kedai dia di tepi, saya bayar dia tu saya. Duit hak lain-lain awak titik ni, berbocah. Dia tak kata cak apa berubi ya. Nanti kita faham akan bocah. Dia cak hijau macam ni lah. Dia, masjid Islam. Warna juga hijau. Dia kata kasar buka. Dia cakap macam ni. Kita tak mahu dia pula. Jadi Hapuan dia ni, orang rendah ni motor duduk main. Alhamdulillah lah, Alhamdulillah berengah dah balik daripada kerja balik sini Allah panas. Dia ni ikon sedap. Cuma minta dia kena tidur kan. Lalu hari Jumaat juga meninggal dia. Kawan apa tu? Kawan dia ni. Kita pun nanti agak lah. Tuan-tuan, lepas Jumaat tuan-tuan jangan beli lah. Kita ada jenazah. Memang boleh tengok jenazah depan. Tapi kena plus sikit, tambah sikit. Tuan-tuan saya nak agak lah. Setakat saya sebut ni, tapi tuan-tuan nak hidup. Tuan-tuan tengok ni, dinding sudah. Tengok dinding, betul dinding. Tengok dah awal dinding tu. Tuan-tuan tahu dia betul. Kita duduk sini, kita sembahyang rumah, kita mengaji, naknya duit ni adalah ni sahabat kita. Hari pertama saya lancar tu, hari tu juga kami beli. Itu yang cepat. Kalau harap dia cepat, makan bulan.
Tuan balik itu cerita kat bini tuan. Ni pokok kayu kaya pula kat malas lipas apa cicak tu seronok lah. Termasuk hak paling hebat malaikat. Agak-agak dia ni dapat rahmat. Itu kata ulama bukan payah dapat rahmat. Yang tepat berubah. Dulu hang tak suka main masjid, dah ni yang suka. Ubah kan? Dulu hang tak suka ngaji, hang berubah. Tu beritahu orang. Maka yang kedua jangan kita dulu. Lalu kita baca hadis yang pertama akan dapat istana adalah orang yang buat masjid. Tak ada. Tunggu nombor dua, nombor dua. Nombor dua, orang yang akan dapat istana dalam syurga, orang yang sembahyang duha. Oh, ini dia. Itu yang saya kata, benda yang melibatkan hak Nabi jangan remeh, walaupun sugi. Ini sembahyang duha. Dulu kerja. Dan ni aku dah pencin. Kemudian sembahyang duha. Jadi dalam pengajian kita yang lepas kita sebut, bila sebut tentang pahala adalah dunia. Akhirat ganjaran. Sebab Allah tak beri ganjaran di dunia, sebab dunia ni sepi. Paling rendah pun martabat orang dalam syurga 1000 tahun perjalanan. Dunia ni dia 500 tahun perjalanan. Kalau 1000 tahun perjalanan, tuan-tuan tahu berapa kilometer? 1,800,000. 1,800,000 kilometer kata ulama. Sedangkan bukan 1000 tahun perjalanan dunia ni 500 tahun. Itu tidak cukup. Orang yang last keluar daripada neraka masuk syurga. Syurga yang dia dapat seluas langit dan bumi. Lagi dari seorang dapat, kita tak dapat. Lepas tu tanya Allah, teksi lagi ke ada tu? Hai, dia akan naik teksi. Kalau kita suruh borak pun kita senyap tu. Yang kata borak, yang kata kenderaan. Yang kedua, sembahyang duha. Lepas ni yang ketiga payah sikit, tapi kalau kita dah biasa kita buat apa dia? Sembahyang kafir waktu. Itulah sunat yang 12 rakaat, sunat rawatib subuh beliau. Nak pasal dong, main awal lah kan. Ya, tapi jaga kan. Kalau macam esok cuti, subuh pun tidur. Sunat tak apa. Betul katanya, dia letak tanya. Kita ada baca kitab hikmah. Saya baca kitab hikmah tasyrik. Buku tu utama, tapi saya ingat dia. Dia tanya apa? Sebab apa subuh dia kan? Sebab subuh waktu malam. Kan yang cakap tu rajin. Rajin tempat hang makin nak kerja. Sebab boleh cuti. Kau 7:30. Lagi pula nak mula. Bila nak mula, dia mula dengan sikit. Jangan kau nak tasbih hantar lu 6,000. Esok tasbih hilang. Hang berharap dah keleleh tu demam. Dia kena sikit-sikit. Sebab ulama sebut al-umur idza saburat kaburat. Sesuatu itu kalau mula sikit dia akan mengempat. Keleleh kan? Tapi ingat, wa idza kaburat saburat. Tapi kalau mula-mula gah tu dia akan kecil. Sebab itu apa-apa sesuatu ambil masa. Dan nak ngaji kan, ambil masa juga tu. Jarah masjid ni. Lepas masjid tu makan goreng mana? Tak ada. Jarah masjid. Dia tak pernah sejarah. Inilah hitam putih di masjid Senin 2. Nak mula mengajian orang bunyi macam-macam. Ya. Terawih ada yang kata 20, ada yang kata 8. Tengok ustaz tak main sebab kita buat 8, dia dapat 20. Tapi kalau kita ngaji, kita faham yang dikendaki adalah bermutu. Kalau 8 atau bermutu. Daripada awal sampai habis 8 orang ramai. Tapi dia bawa. Daripada 20 6 orang. Ada apa? Lah, bila sebut kita kata sembahyang tarawih, 2 pun tarawih juga. Kalau kita sembahyang 2 rakaat, usul ni pun. Usul ni pun lagi. Banyak nanti. Usul ni sunat tarawih, rakaat ini 2 rakaat. Itu bila orang berbeli yang disebut-sebut yang dah. Kan aku dah kata dah, al-kaif zakar. Kualiti bukan kuantiti. Buat apa kalau banyak tak ada kualiti? Main Islam, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dia kena main terus main dan terus mutalib. Seorang kawan saya dia main. Dia daripada Lombok. Dia daripada Lombok. Dia kata tak dekat tu. Awak kan? Letih mayang kat Lombok sampai terpenuh. Sebab apa? Senapan. Dah senapan tak apa, ada mayang kat
pasal Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Mampu kita betul-betul. Ingatkan dia lupa. Rakaat yang kedua juga. Alhamdulillah rabbil alamin. Baca dah. Mai dah surah. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitab la raiba fi. Allahu Akbar. Tambah banyak lah. 20 habis cepat. Habis cepat daripada hadapan. Tiap. Kita buat dengan Quran waktu dah tazkirah. Cuma kita update sikit ke depan buat tazkirah. Kalau kita bagi untuk imam tapi ayat apa, kami tak baca ayat apa. Pun tak kat ustaz. Tak esok ustaz dia prepare lah di rumah hujung. Malam ni kami baca 8 rakaat ni adalah ayat sekian sekian. Cerita tu. Kalau 30 hari dapat ilmu Allah. Tapi kalau tak pergi tajuk, ustaz pertama pun cerita puasa artinya menahan makan. Yang kedua pun puasa artinya menahan makan. Bukan ustaz tu tak betul. Tak betul orang masjid. Ni ada apa? Bagi tajuk aja. Ataupun sahabat ada telefon ustaz. Kalau ustaz kata, tak maaf lah saya tak kerti. Tak kerti kalau saya rapi boleh jawab betul ni ustaz. Kalau ada ayat sekian-sekian tengok lah. Sebab tu 15 minit 20 minit kita butuh sunuk. Aku baca para tadi ni. Tidak tak tahu. Sampai 30 hari tu takkan tak boleh langsung. No. Mesti boleh. Okey, lagi bila kita sebut sebab puas sembahyang subuh 2 rakaat. Sebab macam mana? Sebab apa? Bila sebut saja doa, yang kita hafal tu lah, kita tak tahu roti ni. Sebab apa? Sebab 4 sembahyang 2 itu boleh memadamkan api neraka. Sebab apa? 4 asal. Ingat tuan, kaedah teori ulama senang. Kalau nak tengok seorang tu mati macam mana, hang tengok sembahyang asar dia. Sebab sembahyang asar ni penutup hari. Dan sembahyang asar ni kira hebat sebab shift tukar malaikat tu. Shift tukar. Hak ni turun, hak ni naik, kemudian naikkan amalan. Sebab itu kata ulama bukan payah. Dan tak tahu tengok orang tengok kali jangan. Nak tahu kualiti dia dalam hidup, dia nak mati macam mana? Tengok sembahyang asar dia. Makri dia kata, makri semangat dah, makri dah. Memang ramai lah. Majlis kubur pun hidup. Lihat. Makri sebab apa? Sebab awal malam bertulis witir. Witir malam 3 rakaat. Isyak sebab nak pesan Allah. Yang kita nak cerita niat sembahyang kafir ni 12. Sebab dia subuh. Doa ikut orang lah. Ada buat 4 tu pun tak apa. Bila sebut kita kata doa, tapi 4 nak kena 4. 2 pun tak apa. Nama subuh dengan doa. Nah. Semua 12 ni. Asar qabliyah 8. Maghrib ba'diyah 10. Isyak ba'diyah 12. Sunat rawatib juga kan dan juga istiqamah. Lagi jumpa orang pergi salah. Jumpa apa dia pergi salah ni? Kita dah lihat kenal pun tak pergi dah. Sama ada kamu kenal ataupun tidak. Sama ada hak mai tu depan tu pas ataupun lama. Pergilah salah. Mengira aku. Tiap. Sebab kita tahu lah. Satu hari nanti kita tak elok lebih daripada dia. Manhaj tadi, manhaj pengharapan. Maksudnya, orang kafir kita kena kesian, orang Islam kena sayang. Itu manhaj Nabi. Kita ada dengar kata orang kafir. Lain tak boleh. Saya bila pergi bila cakap Arab, terjemah kena regu. Yang pertama Melayu, yang kedua siap. Sebab ada siap tak cakap Melayu. Saya kampung saya sidang tu, nak masuk kampung saya penunggu. Abang pergi lah, rapi dia mapi pun. No. Saya tadi dia tak baku. Kalau tak boleh baku, tak banyak betul-betul lah. Rezeki masjid harap atau di rumah pun kaya pun tak pergi. Saya tak pergi berapa, tak kisah lah. Tapi nampak lah, nak masuk kampung, memang jumpa kampung siap. Bila pertama kali pergi tadi, bila cakap Arab, orang terjemah Melayu dan juga siap. Bila dengar siap, Tok Guru juga, dia terjemah dalam bahasa siap. Kita senyum. Sebab apa? Selalu kita dengar siap kapiak tu je. Bila dengar cakap siap kapiak tu, tapi tunggu bila cakap lagi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW siap tu. Orang semua doa.
Melayu, orang Islam. Seronok. Jadi jumpa beri salam, maka sudah tentu dapat istiqamah. Lagi dia baca qul Allah 10 kali. Itu yang membuat tahlil. Ni tahlil apa? Kadang-kadang habis sapu. Kok menang dia? Sebab apa 10? Sebab 10 Nabi kata akan dapat istiqamah. Akan dapat istiqamah. Pada yang baca qul Allah 10 kali. Tak ada 16 ni pun kalau buat pun dalam bila kau tak buat aku. Banyak orang tak buat dah. Kan? Tak buat dah. Qalat. Baca sedikit bagi ni. Ayat kita. Qalat ayat yang ketusnya wa ma lahum alla yu'adzibahumullah. Mengapa tidak Allah azab mereka? Wa hum yasudduna an masjidil haram. Sebab mereka menyekat manusia daripada masuk ke Masjidil Haram. Ketika kita nampak Masjidil Haram, tak nampak Selangor. Tak nampak juga, tak nampak orang serai. Benarnya, sekatan tu dari dulu sampai tu. Tapi kita ni ulama cepat. Ulama cepat. Mesir, ulama cepat. Kalau dia main, kalau dia Mesir lagi masalah kalau dia main. Tapi terlepas lah. Kalau dia main, hak ni tak kena baca. Surat hak dibekalkan, buku dibekalkan. Kita ni cara kata, dia buatlah undang-undang 3 hari. Lepas tu dia buat tahu betul lah. Sebab majlis agama pun perotak macam kita juga. Hang duduk situ, hang jangan susah kami. Hang tak mau cakap, hang dengar. Bagi kita cakap, kawan-kawan kita. Itu kalau masuk majlis agama nama kita, saya ikut. Sebab apa? Duduk situ supaya senang buat kerja. Lah ni masjid-masjid berfungsi. Kerja siapa? Kerja kami. Kalau kerja apa? Belum tentu. Kat Tamil tu pakai tak cerita dah. Buat aku hudud. Buku Tamil cerita buat aku hudud. Penang tak apa lah. Penang tak apa lah. Kalau faham, qiyam. Johor, qiyam. Kedah, 3 hari. Sebab dia dapat puteri besar yang orang. Ya, dia tak kacau. Tak kacau ni payah nak menang ke? Payah nak menang. Sebab apa? Dia ikut angin. Dia boleh jadi imam. Dia menang. Atau kau ini tak boleh. Dia boleh jadi imam. Pakai jumpa. Tak kacau kan? Ketua dia ulama. Dia ganti. Dia ganti dia ketua. Ketua dia ulama. Pak, dia jenak. Tak kami. Tak payah kami. Saya menari dia ulama. Pak. Bila orang katakan tulis. Sebab apa nanti dia jadi majlis fatwa. Tak nak fatwa puakam. Bukan dia terapah no. Keti tu lah. Apa ni kita? Ini mana ada macam itu? Malam tu. Dia boleh faham kan? Budak-budak duduk depan majlis Zahid. Nak kendang-kendang. Nak selawat-selawat. Sudah. Wah, panas tu. Dan kita sudah tadi kita faham kan? Muhammadun Basyarullah kal-Basyar wal waliyakub bainal hajah. Muhammad manusia bukan semua manusia biasa, tetapi ia adalah pemantau di kalangan batu-batu. Buat qasidah Muhammadun kata Muhammad Basyarullah kal-Basyari, manusia bukan semua manusia biasa. Muhammadun Basyarullah kal-Basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Bahkan ianya sungguh mata di kalangan betul-betul. Kan? Jadi maksudnya orang yang sekat daripada dimakmurkan rumah Allah memang kosong. Kerja ni daripada dulu sampai dah. Tapi kita ni alhamdulillah Allah. Nanti bila Allah uji Penang alhamdulillah. Kalau pada mengaji boleh mengaji bukan apa lah. Nak makmur pun senang lah. Bangkali pun mengaji. Betul ya? Mengaji. Makmur senang lah. Sikit lah. Tak ada kosong ni lah. Dan sikit dulu sikit enak lah kan. Tak pintar lah. Jumrah. Balik bila? 26. Cantik. Awak 30 main haji. Cerita apa? Islam yang dibawa oleh anak pulau. Dia tanya kan? Benar tu doa kita lah. Kita nak bincang perjuangan Rasulullah. Sejak dari kita kata sebelum tu
Nabi Ibrahim pun semua perjuangan yang hebat. Ni, hak duduk di bukit Sopa tu, yang ikut Nabi di rumah Sombakau tu, kalau kita nak senarai, semua belasan tahun. Sejarah Nusantara. Contoh bahawa hari ini kita sebut Melayu, pemula satu negeri. Pemula satu negeri. Sebab apa? Sebab naknya rukun Melayu ni hebat. Kau tak tahu? Keturunan Melayu ni daripada mana? Daripada zaman Nabi Ibrahim. Kita tak faham Nabi Ibrahim, isteri dia adalah Nasara dan Hajar. Tak apalah tu Arab. Hak Asia, nama dia Siti Qutbah. Siti Qutbah. Kalau kita pergi satu museum di China, itu sudah ada lah. Dia punya ambassador dia, maksudnya kita sebut duta daripada Langkah Sutra, kerajaan Kedah Tua. Dah ada dah duta. Tapi duta tu pakai kain selepan macam roh. Kapal. Ni depa dulu kan. Itu Buza. Orang dulu. Tapi lukisan yang dilukis tu ada sebangsa daripada apa? Gelang di tangan, gelang di kaki. Hebat kita orang Malaysia tu. Mai yang paling banyak tak ada. Di Kelantan, Terengganu dan Pahang. Melaka lenyap betul. Melaka lenyap betul. Sebab jarang dia main daripada orientalis. Tadi saya sebut seorang ulama, iaitulah Syekh Wan Hussein. Syekh Wan Hussein ni bagaimana seorang orientalis yang pernah pergi ke Mekah, dia guna nama Abdul Ghafur. Sebab dulu dia tak pakai pasport. Tapi apa dia masuk? Dia boleh sebut nama, dia masuk. Dia ada pergi. Orang-orang yang ada, yang asal daripada Aceh dan juga Padani. Sebab Belanda ketika itu menganggap bangsa dua ni, bangsa tertegak, akan ikut penjajah. Apabila kalau nanti kalau rumahnya ada orang cerita majalah, kita Allah, kita bagi tafsir. Qala wa hum yasudduna al-masjidil haram wa ma kanu awliya, mereka bukan dulu agama Allah. Wali adalah penuh agama Allah. Kata Imam Nawawi, kalaulah kamu tak kata ulama itu adalah wali, siapa wali Allah? Hari ini kita faham semua ulama adalah waris Nabi. Kalau mereka ikhlas, kalau mereka ikhlas rezeki Allah, kita tengok mereka pun tenang. Kalau ulama lah, kalau ulama itu kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, saya pernah tanya Rasulullah. Pernah tanya Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul razaq dan khair, siapa di antara orang-orang yang duduk dengan kita boleh buat kawan? Rasulullah kata, man takaraka billahi mantiquhum, man takaraka billahi ru'yatuhum. Orang yang kalau kemuliaan dia, kemuliaan Allah. Contoh tuan, turun nanti main macam kita. Tuan-tuan tengok, sama lah macam tuan-tuan tengok macam tadi. Ni tanya ni, bukan kata bukan kita kata habis-habis, sama lah. Tengok turun nanti ke, turun jadi main macam ni. Jadi tu imam tu, sama habis. Angguk lah ni, guna 2 saraf kan. Kalau 9 saraf. Kalau senyum, hanya 4 saraf. Kalau tak senyum, 70 saraf. Tak senyum. No? Ya, orang guru tanya Ustaz, ada tak kalimah-kalimah hikmah boleh senyum? Ya, senyumlah kata tadi. Sebab apa? Sebab di sebalik senyum itu banyak kelebihan, banyak kekuatan. Kita letih-letih, bini senyum juga dong. Allah. Kalau bini sepek, meluat. Dia pun pernah sepek. Sebab apa? Kita teruk. Rasulullah aja, tahu tu? Masuk Mekah, nanti tunggu sampai kena untung. Sebab kalau hilang tawazun, kita akan ketua. Bila mengaku ketua, tu seorang naik. Rapi, main sini cakap, tadi Mekah, lembut tak tahu. Bila dia balik, dia angkat dia ketua keluarga. Dia cekah gini. Angguk lah. Dia angguk lagi sikit. Sebab apa kita cekah gini? Sebab kita angkat kita ketua. Bila kita angkat kita ketua, kita akan sombong. Itu Nabi ajar supaya kita anggap diri kita pendiri. Biasa kalau hang ajar pun
Merintah pun kata Rasulullah, man waliya mu'minin, siapa yang merintah manusia, orang beriman, wa huwa abdun lahum, dia adalah hamba dan hadam kepada rakyat. Dia tak lagi kata gitu sebab dari itu semua tu. Kita ni bukan dari perintah negara, tapi perintah negara. Maksud-maksud kita angkat kita ketua. Kali kata saya tak, cakap anak tak. Kadang-kadang dia cakap apa? Mak dia tu, jenis kena kini wespa. Pak. Haram anak tak masuk mandi pun. Tengok dengan belia cukup hebat tau. Anak orang tak tahu. Mingkim handphone dia. Bila benda-benda ya, tak tahu lah. Cakap daripada tadi kan sejam lah tak mandi-mandi. Dia pun tak tahu dia tak mandi. Apa tak mandi lah. Kau lagi. Bagui dah cukup. Kalau cekah lagi bagui. Hilang pun masalah. Kali masalah ada kat bini pun hilang kau. Dia tak tahu. Dia. Allah. Rasulullah kata apa? Nak cari kawan. Man dakaratka billahi ru'yatum. Kalau hatimu ada ingat Allah, hati jadi mulia, hati jadi hidup, macam semua dia ulama, itu kawanan. Itu kawanan. Yang kedua, man zadaka ilmuka man taqum. Kalau cakap ilmu tambah. Ngaji kan. Tak kata malam ni banyak banyak. Tapi hadap tak tulis pun. Balik yang perintah. How? How? Betul lah. Kita nak ada UMNO kan. UMNO alim daripada kita. Kita tak apa. Kita dekat alim politik je lah. Dia alim lagi. Tapi dia UMNO. Tak boleh. Kita kena alim. Sebab kita dah tunjuk contoh. Dengan orang tak alim 5 kali yang kubur ni. Pada dibuka. Kita jarang kubur tak. Ya dia jarang kan. Majlis baca kubur balik sikit. Majlis ni kubur kan. Tapi tak banyak. Majlis banyak kan. Man zadaka fi ilmika man zadaka fil ilmi mantiquhu. Kalau dia cakap tambah ilmu. Dua orang tengok ingat Allah. Kalau tengok dia teringat dia betul tak ya. Tambah ilmu sebab dia cakap tambah ilmu. Weh, ini juga banyak. Yang ketiga, man dzakaratka fil akhirati ilmuhu. Dengan ilmu dia bagi ingatkan kita kepada akhirat. Tak banyak apa? Tak cerita ni. Jangan tinggal sembahyang dua. Aku takkan tinggal. Sebab sembahyang dua ni panggil rezeki. Tak cerita ni. Penting ni. Rezeki Nabi tak tinggal. Nabi tak tinggal. Laulah an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli solat. Kalau tak jadi bayar kepada umat aku nak suruh mereka bersuci setiap kali sembahyang. Dan dia dapat kat tabligh kan. Tabligh macam Pak Syed hilang tabligh dia apa? Pak Syed tu hilang. Duduk kat buat dulu kira ada. Ada sikit-sikit nama saya lah. Main sini jadi orang hebat lah. Pandang kau semua politik tu semua. Yang ketiga tuan-tuan, man dzakaratka bil akhirati ilmuhum. Orang yang kita dapat ilmu dia lalu kita ingat kepada akhirat. Inna awliya'u illal muttaqun. Sungguhnya wali Allah itu orang yang bertakwa. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Wallahu a'lam. Semoga kita mendapat rahmat daripada Allah. Kita akan bertemu lagi insya-Allah pada bulan hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana wa 'allamna 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa bi